9.30 pagi, anda bersama saya, Amir Hakim Lokman. Buletin pagi 11 Februari, tajuk utama pagi ini. 4 gadis anak yatim dirogol suami pemilik pusat jagaan. Delegasi ke Kemboja tinjau keadaan 47 tahanan warga Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang suami kepada pemilik pusat jagaan anak yatim di Danau Kota ditahan reman berikutan didakwa merogol 4 gadis remaja di bawah pusat jagaan terbabit. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Rusdi Muhammad Isa memaklumkan suspek yang ditahan Khamis lalu direman selama 7 hari bermula 8 Februari lalu hingga 14 Februari. Media tempatan melaporkan lelaki berkenaan didakwa secara seksual menyerang 4 kanak-kanak penghuni pusat berkenaan yang berusia antara 12 hingga 16 tahun. Dia dipercayai melakukan perbuatan terkutuk itu sejak tahun lalu. Sebuah delegasi diketuai oleh Ahli Parlimen Julau Larry Seng Wei Shen akan ke Kemboja 13 Februari ini bagi meninjau sendiri keadaan 47 tahanan warga Malaysia di sana. Dalam satu kenyataan media, Wei Shen memaklumkan delegasi berkenaan turut disertai wakil media dan keluarga yang dijadual mengadakan lawatan ke penjara yang terletak di Bantian Mianche pada hari yang sama. Beliau turut memaklumkan pihak syarikat penerbangan AirAsia juga menyatakan komitmen untuk membiayai penerbangan kesemua mangsa untuk kembali ke tanah air apabila mereka dibebaskan. 7 Februari lalu, Kementerian Luar mengesahkan laporan penahanan 47 rakyat Malaysia di Poipet, Bantian Mianche, Kemboja sejak 11 Disember lalu atas pertuduhan menipu, membuka dan menjalankan aktiviti perjudian atas talian secara haram. Susulan itu juga, ahli keluarga merayu agar Wisma Putra membantu mereka untuk mengadakan pertemuan dengan tahanan yang dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah sedang mendapatkan maklumat sebenar berhubung 47 tahanan Malaysia itu susulan ada antaranya dipercayai kelahiran Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata beliau akan berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan untuk mencari jalan membawa mereka pulang ke tanah air. The detail as to why they were detained and for whatever reason, and but we will try to find it out first. And if there's a necessity for us to help, definitely they are fellow Sabahan, and we have communicate with the relevant authority to really find out. Yeah. Katanya ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Parlimen Sepanggar. Laporan media sebelum ini memaklumkan mangsa yang ditahan berumur antara 19 hingga 44 tahun itu kebanyakannya berasal dari Sabah dan Sarawak. Inkues bagi menentukan punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim di Mahkamah Coroner Shah Alam bermula pagi ini. Prosiding di hadapan Coroner Rofiah Muhammad itu akan dikendalikan timbalan pendakwa raya yang juga pegawai pengendali Inkues Hamdan Hamzah bersama-sama Fatin Hadni Khairuddin dan Zafran Rahim. Perincahan lanjut terus berlintas langsung bersama wartawan Siti Khadijah Jaafar yang sudah bersedia di lokasi. Baik, Katie, apa yang anda boleh kongsikan di sana? Ya, prosiding hari pertama bagi mengenal pasti punca kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim dijangka akan bermula pada jam 10 pagi ini di Mahkamah Coroner Shah Alam. Di belakang saya ini iaitu di dalam bilik di kamar Mahkamah Session 8 di Aras 4 di sini, yang mana difahamkan seramai 6 orang doktor termasuk dengan pakar forensik, termasuk juga dengan yang merawat Allahyarham ketika di Institut Jantung Negara IJN akan dipanggil memberi keterangan sepanjang prosiding ini berlangsung, yang mana mereka ini merupakan antara 30 orang saksi termasuk dengan saksi awam seperti anggota bomba, ahli keluarga dan juga pegawai polis yang terlibat akan dipanggil memberi keterangan sepanjang inkues ataupun prosiding ini berlangsung
berlangsung sepanjang 52 hari. Dan apa yang boleh saya kongsikan di sini ketika ini, pihak media baru saja diberikan akses ataupun kebenaran untuk melakukan pendaftaran bagi memasuki ataupun membuat liputan di dalam bilik bicara di mahkamah di belakang ini, yang mana media hanya diberikan kedudukan ataupun akses yang terhad bagi melakukan liputan dalam kes ini. Dan sebentar tadi saya baru saja dapat melihat kelibat beberapa anggota dan pegawai bomba yang baru saja memasuki bilik saksi di belakang ini, yang mana difahamkan pada hari ini saksi-saksi daripada Jabatan Bomba akan memberi keterangan bagi membantu prosiding mengetahui punca kematian Muhammad Adib ini. Dan saya juga sebentar tadi ada menghubungi Ketua Jabatan Perubatan Forensik HKL yang mengetuai proses bedah siasat Allahyarham Adib, yang mana iaitu Datuk Dr. Muhammad Shah Mahmud, yang mana beliau memberitahu bahawa beliau tidak akan hadir pada hari ini untuk memberi keterangan dan hanya akan hadir sekitar bulan Mac nanti bersama dengan pakar-pakar ataupun doktor yang lain. Dan untuk pengetahuan anda, sedikit imbasan mengenai kes ini, pada prosiding yang lalu, Coroner Rofiah membenarkan pihak berkepentingan iaitu Peguam bagi Ahli Keluarga Mangsa, juga Peguam daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mengemukakan soalan. Selain itu, Peguam daripada Suhakam dan juga Majlis Peguam juga diberikan akses untuk menjadi peguam pemerhati sepanjang prosiding kes ini. Dan pada pengurusan kes 31 Januari lalu juga, Coroner Rofiah turut mengingatkan para peguam agar tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan seperti berkata yang Adib meninggal kerana unsur-unsur ataupun sebab-sebab tertentu selagi prosiding ini belum lagi bermula. Dan Muhammad Adib, 24 tahun, yang merupakan anggota bomba di Balai Bomba Penyelamat BBP Subang Jaya parah dalam rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman USJ 25 pada 27 November lalu dan bertarung selama 21 hari sebelum meninggal dunia pada 17 Disember lalu. Dan itu sahaja dulu setakat ini perincian yang dapat saya kongsikan. Keadaan di sini nampaknya bertambah gamat ketika ini dengan pihak media yang nampaknya ramai berkerumun untuk mendaftarkan diri untuk membuat liputan di dalam. Sekian saja laporan saya, kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Salam hormat. Baik, terima kasih Katie. Ke laporan seterusnya. Polis menahan seorang lelaki berusia 20-an bagi membantu siasatan berhubung penemuan mayat seorang kanak-kanak perempuan di Padang Ragut Kampung Tanjung Medang Hilir pekan kemarin. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Amran Siddiq yang mengesahkan penahanan berkenaan berkata suspek dipercayai individu terakhir yang dilihat bersama mangsa. Katanya suspek direman selama 14 hari mengikut akta imigresen. Difahamkan identiti mayat yang dikatakan kanak-kanak perempuan dikenali sebagai Siti Masitah Ibrahim, 11 tahun, yang dilaporkan hilang sejak 30 Januari lalu juga masih tidak boleh disahkan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut sehingga selesai proses bedah siasat ke atas mayat berkenaan yang akan dijalankan Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA hari ini. Polis turut menerima laporan daripada seorang wanita Kemboja yang tiada dokumen pengenalan diri mengenai kehilangan anaknya selepas kali terakhir dilihat menaiki motosikal bersama seorang lelaki pada hari kejadian. Setakat ini, kes masih diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sebelum ini, mayat itu ditemukan dalam keadaan tragis dan hampir reput oleh orang kampung di kawasan semak terletak kira-kira 200 meter dari jalan utama. Sehubungan itu, seorang wanita daripada komuniti Kemboja di Pekan mendakwa mayat itu anak ketiganya daripada 4 beradik yang dikenalinya berdasarkan pakaian pada mangsa. Taktik seorang wanita yang ingin meraih simpati dengan alasan cedera tidak berhasil apabila dia antara yang ditahan dalam ops khas motosikal yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur malam tadi. Dia yang membonceng motosikal bersama pasangannya turut didapati positif dadah.
Pasangan ini antara lebih 500 individu yang diperiksa di Plaza Tol Jalan Duta. Ketika pemeriksaan, wanita berusia 25 tahun ini gagal mengemukakan dokumen pengenalan dirinya. Nak ke hospital kena nak IC juga. Lupus. Nak pergi hospital nak IC juga ke? Tak, tapi boleh saya ada pernah masuk ke dalam. 9 hari bulan. Sekarang 10. 9. Apa? Saya stres tahu sebab. So betul lah, memang ambil lah. Saya cakap tak ada apa-apa pun. Dia dikesan positif dadah jenis metafetamin selepas menjalani ujian saringan air kencing, kemudiannya diserahkan kepada agensi anti dadah kebangsaan AADK untuk tindakan lanjut. Dalam operasi itu, JPJ mengeluarkan 307 saman atas berbagai kesalahan. Tak ada apa, rotek mati ke apa? Berapa lama lah? Tahun. So, dengan beg ni nak gimana ni? Saya nak balik kampung. Balik ke kampung. Dan fokus utama penguasaan yang kita buat ke atas motosikal pada malam ini ada 5 perkara yang kita lihat. Yang pertama, tiada lesen memandu. Yang kedua, tiada LKM, lesen kenderaan motor ataupun dot tax, dan juga perlindungan insurans, tidak memakai topi keledar, tiada cermin sisi dan juga teknikal motosikal lah, khususnya nombor pendaftaran. Sepanjang operasi bersempena Tahun Baru Cina yang bermula 29 Januari lalu, 910 buah kenderaan diambil tindakan daripada 12,886 buah kenderaan yang diperiksa. 67 kenderaan turut disita. Sebanyak 55 kes dikesan berhubung penjual yang didapati melanggar peraturan hasil operasi dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Kelantan. Menurut pengarahnya, Khalid Tik, antara kesalahan tiada tanda harga dipamerkan, gagal meletakkan tanda harga merah jambu dan paparan harga mengelirukan. Katanya, kes dikesan hasil operasi bermula Januari tahun ini membabitkan 2,441 premis makanan di Kelantan. Operasi berkenaan akan dilaksanakan secara berskala dan berterusan bagi membantras kekeliruan yang dilakukan penjual terutama berkaitan harga. Apatah lagi terdapat banyak aduan harga tidak munasabah oleh peniaga yang memberi alasan bekalan pemborong mahal. Dalam operasi hari ini kita telah menjalankan sebanyak 12 premis kedai di sekitar Kota Baru dan daripadanya ialah kes yang diambil sebanyak lebih kurang sehingga kini sebanyak lebih kurang 55 kes penandaan harga sebanyak 55 kes dan kes tiada tanda harga yang diambil tindakan ke atas peniaga-peniaga. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengetuai operasi serbuan di Medan Seleret Stadium Sultan Muhammad keempat. Katanya peniaga tidak sepatutnya menaikkan harga secara mendadak tanpa memaklumkan kepada pelanggan terlebih dahulu. Daripada 12 premis makanan yang diperiksa itu, 4 daripadanya dikenakan kompaun di bawah Seksyen 12 Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Perintah 3/1 Perintah Kawalan Harga 1993. Merasai pengalaman seperti berada di dalam kapal angkasa sebenar serta berpeluang menyaksikan simulasi keindahan langit. Itu antara pendedahan yang diberikan kepada orang ramai secara percuma sempena Hari Terbuka Planetarium Negara yang berlangsung baru-baru ini. Hari Terbuka Planetarium Negara itu diadakan sempena sambutan ke-25 tahun pembukaannya. Menurut pengarah Planetarium Negara Anita Bahari, berbagai tarikan istimewa disediakan kepada pengunjung. Antaranya, tayangan perdana yang bertajuk Limpahan Cahaya di Alam Semesta yang ditayangkan eksklusif di Planetarium sahaja. Untuk menyambut kelahiran Planetarium Negara selama 25 tahun ni, Planetarium Negara sepanjang tahun ini menyediakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan astronomi dan juga sains angkasa. Antaranya di dalam Planetarium Negara sendiri, kita akan membuat latihan mengenai roket, air dan seterusnya pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pengunjung berpeluang mengambil gambar di reruai khas dengan memakai sut angkasa. Ia ternyata memberi keseronokan serta pengalaman berharga khususnya kanak-kanak. Pasal ini hari raya, banyak nasib anak anda saya mari dekat sini. Pasal cucu sekolah sudah sampai. Ini hari dia sudah minat
Kita sampai pun tak tahu ini hari percuma, kita banyak nasib. Nampak ada seangkasawan. Lepas tu, dia orang macam mana dekat angkasa, kat port tu. Lepas tu, boleh nampak roket. Macam mana dia orang gerak. Lepas tu dapat belajar lah dekat dapat belajar tentang buruj. Pihak planetarium turut menyediakan hadiah misteri buat pengunjung bertuah khusus buat mereka yang berusia 25 tahun serta tarikh lahir jatuh pada tarikh sama ulang tahun planetarium negara iaitu 7 Februari. Laporan antarabangsa, hasrat untuk mendapatkan bantuan perubatan kecemasan buat bayi kembar Siam Yaman tidak kesampaian apabila dua beradik itu disahkan meninggal dunia. Dilahirkan kira-kira 2 minggu lalu, Abdul Khalik dan Abdul Rahim berkongsi buah pinggang dan sepasang kaki namun memiliki jantung dan paru-paru berasingan. Ketua Jabatan Pediatrik Hospital Al-Thawra di Sana'a berkata jabatannya kekurangan kelengkapan untuk merawat atau memisahkan kembar itu lalu merayu bantuan dari luar negara. Pemberontak Houthi menyalahkan tentera gabungan dipimpin Riyadh di atas kematian bayi kembar itu. Ia berikutan keengganan tentera gabungan untuk membuka lapangan terbang Sana'a bagi membolehkan mereka mendapatkan rawatan. Perkhidmatan kesihatan lumpuh akibat konflik di Yaman dan kebanyakan hospital tidak mempunyai kelengkapan yang cukup untuk menyediakan rawatan pakar. Di utara Chile, hujan lebat meragut sekurang-kurangnya 6 nyawa dan menyebabkan kerosakan besar terhadap 1,800 rumah. Seramai 282 penduduk di 4 wilayah dipindahkan ke tempat perlindungan. Menurut Pejabat Kecemasan Negara Kementerian Dalam Negara Chile, sebanyak 173 buah rumah dimusnahkan. 127 buah rumah mengalami kerosakan besar, manakala 1,546 lagi mengalami kerosakan kecil. Sehingga kini, pasukan penyelamat berusaha giat dalam operasi menyelamatkan baki penduduk kampung yang terperangkap. Sekumpulan warga Amerika Syarikat berkumpul di sepadan antara El Paso, Texas dan Ciudad Juarez, Mexico untuk membentuk tembok manusia. Tindakan itu diambil bagi menggesa agar pembinaan tembok di sepanjang sepadan itu diteruskan. Bantahan itu dianjurkan bagi menghalang kemasukan ribuan pendatang dari Amerika Tengah yang ingin memasuki negara itu melalui Texas. Sementara itu, pengawal sepadan mengetatkan lagi kawalan keselamatan di sepadan timur berhampiran Piedras Negras di mana kira-kira 2,000 pendatang berkumpul dan berharap untuk menyeberang ke Texas. Presiden Donald Trump dijangka melawat El Paso hari ini. Ribuan penduduk Venezuela berulang-alik ke Colombia setiap hari bagi mendapatkan bekalan makanan dan barangan keperluan asas. Kebanyakan mereka yang merana akibat kesempitan hidup amat berharap pemimpin Venezuela bertindak bagi memulihkan ekonomi negara. Warga Venezuela memasuki wilayah sempadan Colombia dengan menyeberangi jambatan antarabangsa Simon Bolivar. Menurut mereka, harga makanan di Colombia lebih stabil. Selain kekurangan bekalan makanan, penduduk juga mengadu peluang pekerjaan yang amat terhad. Mereka mendesak Presiden Nicolas Maduro mengambil langkah untuk merancangkan semula aktiviti ekonomi. Sukan, kami mulakan dulu dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Manchester City berjaya memanfaat peluang beraksi di gelanggang sendiri selepas membelasah Chelsea 6-0 pada aksi ke-27 Liga. Penyerang sensasi dari Argentina, Sergio Aguero, pastinya diulang sebagai wira apabila meledak hat-trick ke-15-nya bersama City dan lebih menarik kejayaan itu turut menyaksikan City kembali merampas gelaran pendahulu dari Liverpool menerusi perbezaan jaringan. Beraksi di Stadium Etihad, City cemerlang meledak 4 gol pada babak pertama dan baki 2 lagi gol berjaya dihasilkan pada babak kedua. Pemain lincah Raheem Sterling terlebih dahulu menjaringkan gol pembukaan seawal minit keempat, disusuli 2 gol dari Aguero pada minit ke-13 dan 19 sambil 1 gol direkodkan pemain tengah Ilkay Gundogan minit ke-25. Bersambung babak kedua, Aguero meledak hat-trick ke-15-nya bersama City pada minit ke-56 menerusi sepakan penalti sebelum Sterling sekali lagi mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-80 untuk kemenangan bergaya 6-0 City ke atas Chelsea.
Sekalipun kejayaan besar itu kembali meletakkan City di puncak liga dengan kelebihan jaringan, City bagaimanapun masih belum boleh menarik nafas lega dari ikutan Liverpool yang turut mengumpul 65 mata kini kekurangan satu perlawanan. Sementara itu, Tottenham Hotspur terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga selepas mengatasi Leicester City 3-1 di Stadium Wembley. Turun tanpa khidmat penyerang utama Harry Kane, gol-gol Tottenham dijaringkan oleh Davinson Sanchez pada minit ke-33, Christian Eriksen minit ke-63, Son Heung-min pada masa kecederaan sambil gol sagu hati Leicester City dihasilkan pemain gantian yang juga penyerang utama pasukan itu Jamie Vardy pada minit ke-76. Felda United masih kempunan untuk meraih kemenangan pertama musim ini selepas terikat 1-1 menentang PKNP FC pada aksi kedua Liga Super di Stadium Tun Abdul Razak Jengke malam tadi. Selepas mencatat keputusan seri 1-1 menentang Selangor pada aksi pertama Liga Super 3 Februari lalu, Felda United yang turun di gelanggang sendiri mahu memanfaatkan segala kelebihan untuk mencari kemenangan pertama ketika melayan kunjungan PKNP FC. Sebaik perlawanan bermula, kedua-dua pasukan menampilkan corak permainan berhati-hati dalam usaha menembusi benteng pertahanan lawan masing-masing. Sekalipun Felda United terlebih dahulu melancarkan serangan berbahaya pada minit ke-21, PKNP FC yang tampak lebih selesa beraksi di tempat lawan berjaya meledak gol pembukaan perlawanan pada minit ke-36 selepas pemain import dari Ghana Thomas Abbey menanduk kencang bola hasil hantaran Muhammad Fadil Idris. Kedudukan 1-0 memihak kepada pasukan pelawat sehingga berakhir babak pertama. Bersambung selepas rehat, PKNP FC yang tewas pada aksi pembukaan minggu lalu hampir menambah jaringan pada minit ke-64. Namun, hebatan kencang Yashir Armando Pinto hanya menggegar tiang gol. 4 minit berselang, Felda United berjaya menjaringkan gol penyamaan menerusi sepakan percuma Muhammad Hadin Azman sekaligus menyaksikan keputusan seri 1-1 kekal sehingga wisal penamat. Felda United kini menghuni kedudukan ke-6 Liga dengan 2 mata, sementara PKNP FC berada di tangga ke-10 dengan hanya 1 mata selepas 2 perlawanan. Perebutan kejuaraan Liga Hoki Malaysia TNB MHL 2019 semakin hangat apabila cubaan TNB untuk menyekat penguasaan UniKL tidak menjadi kenyataan. Dengan perlawanan sengit sepanjang 60 minit permainan, UniKL bangkit dari ketinggalan mencatat kemenangan 4-2 mengatasi TNB pada aksi ke-93. Sekaligus gelaran juara semakin menghampiri UniKL berkelebihan 4 mata berbanding TNB dengan rekod tanpa kalah selain lawan mudah pada baki 3 perlawanan terakhir. Selepas kekalahan 3-1 pada pertemuan pertama Januari lalu, semestinya kemenangan mahu dicari TNB ketika melayan kunjungan UniKL di Stadium Hoki Tun Razak. Lebih-lebih lagi ia dilihat sebagai peluang terakhir TNB untuk menyekat UniKL dari bergelar juara. Bagaimanapun, TNB dikejutkan dengan gol pembukaan UniKL menerusi jaringan padang Izzuan Firdaus Ahmad Tajuddin pada minit ke-10. 5 minit berselang, TNB berjaya menyamakan kedudukan. Tengku Ahmad Tajuddin dan Tengku Abdul Jalil meledak jaringan padang yang gagal disikat penjaga gol UniKL David Harter. Suku kedua, minit ke-20, giliran TNB di depan selepas cubaan Harter menyelamatkan pukulan sudut penalti TNB pantas disambar Nur Syafiq Sumantri untuk kedudukan 2-1. Bermula separuh masa kedua, UniKL tampil dengan strategi menyerang dengan usaha berkenaan berhasil pada minit ke-43 apabila Muhammad Razif Rahim kembali mengikat kedudukan 2-2 hasil gol sudut penalti. Dan penguasaan UniKL semakin ketara pada suku keempat apabila Kieran Govers menjaringkan gol ketiga pasukan pada minit ke-47. 5 minit sebelum tamat, Muhammad Ashran Hamsani melengkapkan kemenangan 4-2 UniKL, keputusan yang jelas merobek peluang TNB untuk mencabar kejuaraan. UniKL kini semakin menghampiri gelaran juara Liga buat kali pertama, memiliki kelebihan 4 mata selain lawan mudah pada baki 3 perlawanan terakhir Liga. Laporan itu mengakhiri Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Salam hormat dan Assalamualaikum.